Alhamdulillah pada malam ni dapat kita bertemu sekali lagi dalam kuliah maghrib ni. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kitab kita ni menggunakan kitab Idaman Penuntut jilid 1. Dan malam ni kita masih lagi di dalam tajuk ataupun perbahasan yang berkaitan dengan solat qasar dan jamak. Yang ni yang dipanggil sebagai solatul musafir, sembahyang orang yang musafir. Kita telah sebutkan pada kuliah yang lepas 6 daripada 8 syarat qasar. Syarat qasar ada 8 kesemuanya. Pada kuliah yang lepas kita dah sebut sebanyak 6 syarat kesemuanya. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan sambung kepada syarat yang seterusnya, iaitu syarat yang ke-7. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Ketujuh, syarat yang ketujuh untuk kita boleh qasar sembahyang, yang ini pendekkan sembahyang kita, yang 4 jadi 2. Berkekalan safarnya sehingga sempurna sembahyang. Maksudnya perjalanan kita itu masih ada sehinggalah kita tamat sembahyang kita yang kita nak qasar tadi. Maka jika ia tengah sembahyang, dia tengah-tengah sembahyang zuhur atau sembahyang asar, maka jika ia tengah sembahyang dalam kapal atau dalam kereta umpamanya, tiba-tiba kapal sampai ke pelabuhan tempat tinggalnya, nescaya wajib ia sudahkan dengan tamam. Dia tuan-tuan semua, dia sembahyang dalam kapal, sembahyang zuhur. Okey, tengah-tengah dia duduk sembahyang zuhur, dia nak qasar ni. Dia dah angkat takbir, Allahu Akbar, saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba tak habis lagi dia bagi salam, sampai kapal itu ke pelabuhan. Dan kebetulan pelabuhan itu adalah rumah dia. Kalau rumah kita jauh, belum sampai lagi, lain cerita. Macam tuan-tuan duduk kat sini. Tuan-tuan naik kapal terbang ataupun kapal laut, tuan-tuan sampai di pelabuhan Kelang, katakanlah, di Port Kelang. Port Kelang nak sampai ke sini jauh lagi, belum sampai lagi ke kawasan kita. Itu belum putus lagi safar. Belum putus lagi musafir. Sekarang ni, rumah kita memang di pelabuhan tu, di kawasan pelabuhan tu, sekitar tu rumah kita. Bila kita sampai saja di pelabuhan, sampai saja, bermakna tamatlah musafir kita, sebab kita dah sampai di rumah kita. Kita dah balik ke kawasan rumah kita. Jadi kaedah dia, apabila kita sampai di rumah kita, tak kisahlah kita nak duduk sekejap ke, lama ke, safar kita tu putus. Walaupun sekadar kita lalu saja. Contoh tuan-tuan daripada Kedah, nak pergi ke Johor. Tuan-tuan semua, musafir tuan-tuan daripada Kedah, tuan-tuan balik ke Melawati ni, singgah kat rumah, tamat musafir. Maka daripada rumah tuan-tuan nak pergi ke Johor tu, dia kira musafir baru. Kalau cukup 2 marhalah, boleh jamak qasar. Kalau tak cukup, tak boleh jamak qasar. Oleh kerana kita nak pergi ke Johor lebih daripada 81, bolehlah. Tapi misal katalah kita daripada Johor, daripada Kedah nak pergi ke Seremban. Kita singgah rumah kita di sini di Melawati. Masuk dalam rumah, minum air seteguk, buang air, start kereta jalan balik. Tu je kita buat. Safar kita tu dah putus, habis. Maka bila kita mula balik keluar daripada rumah kita tadi, nak pergi ke Seremban tu, itu dah kira perjalanan baru, safar baru. Jadi daripada rumah kita nak pergi ke Seremban tu, dah tak cukup 2 marhalah, tak sampai 81 kilo, maka tak boleh jamak dan qasar, dah lah habis. Nah, itu cerita dia.
Jadi kalau kita naik kapal ataupun naik kereta, kereta ni susah juga nak semayang. Kan dia bergoyang. Kapal lah senangnya. Tapi dia buat misal ni kereta. Lagu mana kereta nak semayang? Semayang duduk tak boleh. Sebab apa? Sebab dia sihat. Dia kena turun, berhenti kat bawah. Dia tak boleh semayang atas kereta. Tuan-tuan tak boleh semayang fardu atas kereta. Sebab kereta tu boleh berhenti dan turun ke bawah. Jadi kalau dia buat misal dengan kereta ni, rasanya kurang tepat lah. Macam mana nak semayang Zuhur atau puasa dalam kereta? Semayang duduk. Tak boleh semayang duduk. Berdiri ni kan rukun. Habis tu nak buat macam mana? Kereta kan boleh berhenti. Dia bukan macam kapal. Kapal nak berhenti tengah laut. Dia nak turun ke darat. Dia tak boleh. Kereta kan boleh berhenti, turun, semayang kat tepi. Jadi misal dia buat kereta ni ada masalah sikit. Muskil lah sikit kitab ni. Tapi kalau kapal boleh. Kapal terbang pun susah juga. Mana kalau di atas langit tu jauh lagi daripada rumah kita. Kalau dekat nak turun tu, dekat dengan rumah kita. Kata rumah kita dekat dengan airport. Dia dekat nak turun, tak boleh nak semayang. Kan? Pramugari tak bagi semayang. Nak berdiri apa semua. Semayang duduk itu semayang hormat waktu saja, tak kira lah. Baik tuan-tuan semua, masuk dalam bab ni balik, kapal lah senang kapal. Dia dah sampai, bila sampai saja di kawasan pelabuhan tu, rumah dia di pelabuhan, dia baru masuk ke rakaat kedua. Tak bagi salam lagi. Pong, kapal pun bunyi, dia punya bunyi apa? Bunyi itulah, exhaust dia, pong. Okey. Sampai. Dia pun tahu dah sampai bunyi macam tu, berhenti kapal. Maka dia tak boleh semayang dua, dia kena sambung lagi dua. Dia tak perlu semayang semula, cuma terus sambung je jadi dua. Sambung lagi dua jadi 4. Dia tak boleh buat 2 rakaat. Sebab tak cukup syarat. Kerana syarat qasar dia mesti buat dalam musafir. Sekarang ni safar dia dah tamat. Dia dah tamat, dah habis. Okey, itu misalnya. Syarat yang ke-8, tahukan hukum bahawa orang musafir harus mengerjakan semayang dengan qasar. Maka jika tidak tahu, wajib dia semayang tamam. Dia kena tahu yang semayang dia ni, dia buat ni boleh qasar. Yang dia nak buat ni tadi ni boleh buat qasar. Maknanya dia kena belajar lah. Dia tak boleh pakai ikut orang qasar lah. Dia tak boleh. Dia kena tahu pasal apa dia nak qasar ni. Pasal musafir dia cukup syarat. Cukup 2 marhalah. Musafir dia bukan maksiat dan sebagainya. Bolehlah qasar. Kalau dia qasar tanpa dia tahu, kata dia, maka jika tidak tahu, dia tak tahu bahawasanya dia ni boleh qasar, dia tak belajar apa hukum kata boleh dia qasar ni, maka tidak boleh dia semayang qasar, wajib ia semayang tamam, dia kena semayang sempurna. Misalnya macam mana? Orang ni baru masuk Islam, mudah misal macam itulah. Kalau hak lama dah masuk Islam ni rasa macam tak logik pula, tak tahu jamak qasar ni. Sekurang-kurang dia tahu qasar ni ada 2 rakaat, jamak ni gabung semayang. Okey lah, kan? Tahu tu okey dah tu. Ni dia baru masuk Islam. Dia pun ikut orang. Orang pun semayanglah 2 rakaat. Dia pun semayang 2 rakaat juga, dia tak tahu apa. Maka semayang dia tadi tu tidak sah. Bila dia dah tahu nanti, dia kena qadha semayang tu jadi 4. Kenapa? Kerana dia buat tadi tu dalam keadaan dia tak tahu. Dia tak tahu. Habis selesai masalah di situ. Peringatan, bagaimana telah maklum, orang musafir harus semayang qasar, bermakna harus juga ia semayang tamam. Mana lebih baik, afdal antara keduanya itu? Soalannya, semayang tamam ke atau semayang qasar lebih baik? Memang boleh kita nak qasar bila cukup syarat. Jarak perjalanan kita nak pergi itu 2 marhalah lebih. Dan syarat-syarat semua ni dah cukup. 8 syarat ni cukup. Soalan dia, antara semayang tamam 4 dengan semayang qasar 2, hak mana lebih afdal?
Ini isu dia. Mana lebih afdal? Kita tak kira dah. Kita asal musafir, qasar terus. Maka kata dia, jawabnya, jika safarnya kurang daripada 3 marhalah. 3 marhalah berapa kilo? 2 marhalah 81 atau 82. 1 41. 2 82. Kalau 3 marhalah 41 darab 3 lah. Lebih kurang 123. Lebih kurang 123 kilometer. Apabila dia sampai jarak 3 marhalah, sembahyang tamam lebih baik. Jika safarnya kurang daripada 3 marhalah, sembahyang tamam lebih baik. Sembahyang tamam lebih baik. Kalau kurang daripada 123 tadi. 123 sini sampai mana? Melaka. Ke mana? Tak ingat? Seremban? Seremban 80 kot. Kalau jarak kita ke Seremban tu, ataupun Port Dickson, cukup-cukup. Marhalah dia tu 81, 82 gitu lah Port Dickson ni. Kan? Kadang-kadang kalau pergi jauh sikit, mungkin 85, 86. Cukup-cukup. Maka pada waktu itu afdal kita sembahyang tamam. 4-4. Tapi kalau jarak dia, kita nak pergi ke Johor. Johor tu mungkin 300 atau 400 kilo dah. Kan? Jadi, jarak yang jauh itu lebih daripada 3 marhalah. Pada waktu itu afdal kita qasar. Jadi, jika sampai had 3 marhalah atau lebih, nescaya qasar lebih baik. Kenapa? Kerana dalam mazhab Hanafi, tak boleh qasar melainkan telah sampai 3 marhalah. Mazhab Hanafi jarak boleh qasar 3 marhalah. Dia bukan 2 marhalah, 3. Jadi oleh kerana mazhab Hanafi kata, kalau kurang daripada 3 marhalah ni tak boleh qasar, lebih baik jangan kita qasar, keluar daripada khilaf. Sebab ada ulama yang kata sembahyang kita tu tak sah. Mazhab apa? Mazhab Hanafi. Jadi kalau kita nak pergi ke Port Dickson contohnya, tak sampai 3 marhalah, ikut mazhab Hanafi tak sah. Kalau kita sembahyang qasar, sebab tak cukup 3 marhalah. Kita mazhab Syafi'i dah sah, cukup 2 marhalah dah, 85. Dia 81. Kan, katakan. Macam tu. Jadi, oleh kerana meraihkan khilaf mazhab Hanafi itu tadi, sunat kita jangan qasar. Afdal kita jangan qasar. Lebih afdal tak qasar. Kalau saya qasar juga, tak ada masalah. Mazhab kita sah. Cuma isu dia, mana lebih afdal. Jadi orang yang fikir afdal ni, dia kira semua. Sembahyang tamam lah. Sebab afdal sembahyang tamam. Sebab jarak kita tak cukup 3 marhalah. Tapi biasanya orang tak kira tu. Dia kira asal musafir, qasar. Kadang-kadang musafir dekat pun nak qasar lagi. Boleh, dia tanya, Ustaz boleh qasar tak? Nak pergi ke mana? Nak pergi ke Nilai beli kapet. Boleh qasar tak? punya nak qasar kan? Yalah, kita dengan sibuk dunia hari ni, sibuk macam-macam hal. Jadi kalau boleh pendek sembahyang tu seronok sangat. Pergi KLIA boleh qasar ke Ustaz? Boleh jamak ke? Boleh jamak, tapi kena masuk mazhab Syiah dulu lah. Mazhab Syiah boleh jamak manjang ni Syiah. Kan, mazhab ahli sunnah ni dia tak boleh jamak, melainkan ada sebab-sebab yang tertentu. Orang yang musafir, habis di situ, habis dah cerita apa? Cerita bab sembahyang qasar. Qasar dah selamat. Cerita bab qasar selamat. Selesai. Jadi saya ulang balik, kuliah sebelum ni pun saya dah sebut. Qasar dengan jamak, dua isu yang berbeza. Qasar, sebab boleh qasar, satu saja, musafir. Tuan-tuan musafir boleh qasar, tak musafir tak boleh qasar. Jamak ada 3 sebab dalam mazhab Syafi'i. Pertama sebab musafir, yang kedua sebab hujan. Itu ada sebab dia lah. Tapi jamak tu kena buat di masjid atau surau, tak boleh buat di rumah. Asal hujannya jamak kat rumah, tak boleh. Jamak sebab hujan, dan boleh jamak takdim saja, tak boleh jamak takhir. Yang ketiga, sakit.
sakit boleh jamak, tapi tak boleh qasar. Jadi yang jamak qasarnya musafir je lah. Qasar boleh sebab musafir, jamak boleh sebab 3. Musafir salah satunya. Itu kena faham. Jadi ada dua lagi sebab yang membolehkan seorang itu jamak. Contoh, tuan-tuan sakit. Sakit terbaring di hospital. Kalau tuan-tuan nak semayang setiap waktu susah, sukar, payah tuan-tuan semua. Tiap-tiap waktu semayang susah. Sebab kita duduk hospital, wire banyak, sini wire, susah. Maka pada waktu itu kita boleh jamak semayang kita. Kerana sakit. Qasar tak boleh. Satu je boleh qasarnya, iaitu kerana musafir. Jadi semayang zuhur 4, semayang asar 4, maghrib 3, isyak 4. Boleh duduk di hospital. Sakit. Wire kat tangan apa semua tu. Walaupun kita boleh bercakap, bukan nak tunggu sampai sakit, dah tak ingat apa, dah pejam mata, dah. Walaupun kita boleh bercakap, tetapi kesukaran kita nak semayang dalam setiap waktu. Boleh jamak tuan-tuan semua. Ini ingat, bagi orang yang duduk kat hospital apa semua ni, ini rukhsah. Imam Nawawi kata boleh jamak, dan itu satu pendapat mengikut Imam Syafi'i. Satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dia kata boleh jamak dengan sebab sakit. Ini kadang-kadang duduk di hospital semayang pun tidak. Sebab apa? Payah kata dia semayang. Susah. Tak reti. Allah, tuan-tuan semua. Kalau duduk di hospital tak semayang, teruk benar lah. Sebab patutnya kalau duduk di rumah tak semayang, masuk hospital semayang. Ni kadang-kadang duduk di rumah semayang, masuk hospital tak semayang. Sebab apa? Sebab susah dan sebagainya. Sebab tu ilmu ni nak kena ada. Time kita nak guna, kita dah ada siap dah. Boleh jamak sahaja. Jadi sekarang ni kita nak belajar jamak sekali. Oleh kerana salah satu daripada sebab jamak itu musafir, maka ulama biasanya sebut semayang jamak ni selepas semayang qasar. Macam tu. Kerana salah satu sebab membolehkan jamak ialah musafir. Jadi ulama biasanya lepas semayang qasar, dia sebut semayang jamak. Dia tak sebut asing. Kerana sebab tu tadilah. Sekarang kita akan belajar tentang semayang jamak. Jadi kata dia, orang yang musafir harus juga mengerjakan semayang dengan jamak, yakni dikumpul bagaimana telah dinyatakan di awal fasal ini. Boleh kumpul jamak kalau di dalam waktu yang pertama dipanggil jamak takdim. Kalau dalam waktu kedua panggil jamak takhir. Takdim, takhir. Zuhur masuk dalam waktu asar, takhir ke belakang. Asar masuk dalam waktu zuhur, takdim. Isyak pun sama. Isyak masuk dalam maghrib, takdim. Maghrib masuk dalam isyak, takhir. Jamak ada dua tu je. Takdim dengan takhir. Kata Allah ya Ustaz Ismail, kamu ada satu lagi jamak. Jamak takyah. Itu hak jenis tak semayang. Jadi tuan-tuan semua, jamak ada dua. Boleh? Antara subuh dengan zuhur tak boleh. Isyak dengan subuh pun tak boleh. Isyak dia tak boleh jamak. Ini kelebihan semayang. Isyak pula dah. Subuh dia tak boleh jamak. Ini kelebihan semayang subuh. Dia ada satu-satu tunggal, dia tak boleh jamak. Sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim maknanya kumpul yang dah didahulukan, iaitu mengerjakan semayang asar dalam waktu zuhur dan semayang isyak dalam waktu maghrib. Jamak takhir maknanya kumpul yang dikemudiankan, iaitu mengerjakan semayang zuhur dalam waktu asar dan semayang maghrib dalam waktu isyak. Syarat jamak takdim, bagi jamak takdim itu ada mengandungi 4 syarat. Ini kena ambil perhatian betul-betul. Jamak takdim ada 4 syarat. Tuan-tuan nak jamak, kena ada benda ni dalam kepala kita, 4 ni. Kalau tidak tersilap, tak kena hukum. Yang pertama, dimulai dengan yang punya waktu, iaitu zuhur ataupun maghrib. Kita semayang zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Kita semayang dengan tuan punya waktu. Kita semayang maghrib dengan isyak dalam waktu maghrib. Kita semayang tuan punya waktu dulu.
iaitu sembahyang maghrib. Tak boleh kita terbalik. Untuk sembahyang jamak takdim. Jamak takhir tak apa. Kalau kita sembahyang jamak takhir, Zuhur dalam waktu asar, kita nak sembahyang Zuhur dulu boleh, nak sembahyang asar dulu pun boleh, tak ada masalah. Maghrib dengan isyak, sembahyang dalam isyak, jamak takhir. Tuan-tuan nak sembahyang maghrib dulu boleh, nak sembahyang isyak dulu pun boleh. Tak ada kisah apa. Untuk jamak takhir. Aku nak faham tu. Boleh mana dulu nak sembahyang, tak ada masalah. Cuma kalau sembahyang maghrib dengan isyak khususnya, maklumkan kat jemaah dulu. Okey, kita sembahyang maghrib dulu ya. Sebab dia tak sama rakaat 3 dengan 2. Takut member belakang niat isyak, kita niat maghrib. Pening kepala pula lah. Payah nak selesaikan masalah. Kita bangun, Allahu Akbar. Apa jadi tuan-tuan semua? Apa jadi? Nak kena tanya sikit lah. Tak. Kalau kita sembahyang isyak 2 rakaat, tu imam sembahyang maghrib 3 rakaat, kita nak buat macam mana? Lempang tu imam? Apa nak? Sekarang ni tu imam sembahyang tamam 3 rakaat. Kan? Apabila kita ikut orang sembahyang tamam, dah belajar dulu kan? Kita ikut orang sembahyang tamam, kita kena sembahyang tamam. Maka isyak makmum belakang tu dia kena buat berapa? Kena buat 4. Imam bangun je ke rakaat yang ketiga, subhanallah, imam tak turun. Mana dia buat maghrib tu? Kalau tidak mesti dia turun. Kita pun ikut bangun. Bangun-bangun dia sembahyang 3. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun bangun tambah 1 lagi. Sebab kita kena sembahyang 4. Sebab kita dah ikut orang sembahyang tamam. Lepas tu dia pula sembahyang isyak pula. Kita kena sembahyang maghrib pula lah. Kan? Tadi dah sembahyang isyak dah. Dia sembahyang isyak pula 2. Bila kita ikut dia 2, tak ada masalah. Kita sembahyang maghrib 3. Dia habis 3 rakaat, dia habis 2 rakaat, kita tambah 1 lagi rakaat yang ketiga. Tapi maknanya naya kat makmum lah, naya. Dia kena buat 4-3. Lepas tu dia kata, aku cadang tadi nak belanja mi celup kat kau. Kau punya tak bagi tahu sembahyang maghrib dulu, tak jadi lah kata dia. Tak jadi sembahyang, tak jadi nak belanja tu imam. Jadi kalau kes macam ni, macam tu lah. Jadi kita bagi tahu dulu. Saya nak sembahyang maghrib dulu. Sebab ada orang jenis sembahyang isyak dulu. Walaupun yang afdal sembahyang ikut susunan, tartib. Kan, sembahyang ni afdal ikut susunan. Sebelum isyak maghrib dulu. Jadi sembahyang maghrib dulu. Jadi yang afdalnya macam tu. Tapi kalau dia nak sembahyang isyak dulu baru maghrib, boleh. Untuk jamak takhir. Tapi afdal macam mana? Afdal tartib, makna ikut susunan. Jadi sembahyang ikut susunan. Sebab tu kalau kita qadha sembahyang pun sunat tartib. Katalah malam tadi tak sembahyang maghrib, tak sembahyang isyak. Tak tahulah dilalaikan oleh syaitan sekejap, tak sembahyang maghrib, tak sembahyang isyak. Sekarang kita teringat. Jadi kita nak qadha sunat tartib. Sembahyang maghrib dulu baru sembahyang isyak. Tartib maknanya ikut susunan. Jadi dalam kes jamak takhir pun sama. Sunat kita sembahyang maghrib dulu baru isyak. Kalau zuhur dengan asar tak ada masalah. Dia sama rakaat, dua-dua aja. Kalau sembahyang tamam pun sama 4-4. Jadi isu sikit sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak. Baik. Jadi makna dia kata dimulai dengan yang punya waktu iaitu zuhur. Dikerjakan lebih dahulu kemudian baru asar. Dan maghrib dikerjakan dahulu kemudian baru isyak. Jika diterbalikkan tiadalah sah. Terbalik tak sah. Dia sembahyang asar dulu baru sembahyang zuhur. Apa jadi? Asar dia tadi itu tidak sah.
Zuhur sah. Habis tu nak buat macam mana? Lepas zuhur kena sembahyang semula asar. Misal lah, dia ni tak ingat. Dia pun sembahyang dulu asar. Allah. Jamak takdim ni, sembahyang asar dulu. Allahu Akbar. Habis sudah sembahyang asar, dia pun bangkit teringat. Dia sembahyang zuhur pula. Allahu Akbar. Tengah sembahyang zuhur tu baru dia teringat. Dia mari kuliah malam ni. Dia tak ingat. Lepas tu baru dia teringat. Oh, ustaz kata tak boleh terbalik. Jadi dia nak buat macam mana? Habis dia sembahyang zuhur, dia kena terus sambung sembahyang asar semula. Asar hak buat tadi, asar hak dia buat tadi kena tengok. Kena tengok. Kalaulah dia buat tu dalam keadaan sengaja, maka perbuatan dia itu haram. Batal dan haram. Tak dapat apa-apa sembahyang tadi. Kalau dia memang sengaja buat macam tu, tak dapat apa-apa sembahyang asar hak dia buat dulu tadi. Kalau dia terlupa, macam contoh kita tadi, sembahyang asar dia tadi jadi dapat pahala sembahyang sunat mutlak. Dapat pahala juga. Pahala sembahyang sunat mutlak. Ataupun ada sembahyang asar sebelum ni dia pernah tak sembahyang, yang jenis 2 rakaat juga. Musafir sebelum ni dia tak sembahyang asar. Dia qada. Hak tu jadi sembahyang qada. Hak 2 rakaat sebelum tadi. Tak sia-sia jugalah kalau terlupa. Tapi kalau sengaja tak boleh ya. Haram dan dosa. Kalau sengaja. Kalau terlupa, sama ada dia dapat pahala sunat mutlak ataupun dia boleh jadi qada sembahyang yang sebelum ini. Kan dia buat sembahyang asar ni 2. Mungkin dalam musafir sebelum ini dia ada tinggal sembahyang. Hak 2 juga dalam musafir. Jadi sembahyang tu qada untuk sembahyang tu. Okey, itu cara dia. Syarat yang kedua, niat jamak dalam sembahyang yang pertama pada mula takbiratul ihram atau tengah-tengah sembahyang selagi belum memberi salam. Ini beza dengan qasar. Qasar niat dia mesti dalam takbir. Allahu Akbar. Qasar mesti dalam Allahu Akbar. Untuk jamak takdim, dia tidak syarat dalam Allahu Akbar. Cuma sunat dalam Allahu Akbar. Tapi misal kata dia tak niat dalam Allahu Akbar, tak ada masalah. Dia boleh niat lepas Allahu Akbar. Dia boleh niat ketika rukuk. Dia boleh niat ketika sujud. Dia boleh niat ketika i'tidal. Dia boleh niat ketika duduk antara 2 sujud. Boleh niat sepanjang sembahyang tu dengan syarat dia belum bagi salam lagi. Niat dalam hati je. Tak perlu niat di mulut. Sahaja aku jamak takdim kerana Allah Ta'ala, batal lah sembahyang. Cakap. Jadi dia kena niat dalam hati. Aku jamakkan ataupun aku himpunkan asar ke dalam zuhur kerana Allah Ta'ala. Macam tu je lah. Jadi bila dia niat macam tu, bolehlah dia sembahyang asar selepas daripada itu. Tapi kalau tak ada niat dalam sembahyang pertama, sampailah dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak niat. Dalam sembahyang pertama tak niat. Apa nak buat? Maka kalau mengikut mazhab Syafi'i, sembahyang kedua itu kena buat dalam waktu dia. Kena buat dalam waktu dia. Tak boleh lah. Nak jamak dah tak ada niat. Boleh. Tak boleh buat jamak. Sebab niatnya mesti di dalam sembahyang yang pertama. Di dalam sembahyang yang pertama. Baik. Itu syarat yang kedua. Jadi dia boleh niat, dalam hati boleh niat, tuan-tuan semua. Bolehkah kita niat ibadat lain dalam ibadat lain? Tak apa. Tak ada masalah. Macam tuan-tuan masuk dalam masjid. Dah semayang terlupa niat intikaf. Tuan-tuan boleh niat ketika semayang dalam hati. Tengah-tengah semayang subuh, Allah tak niat lagi intikaf. Niat saja aku intikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Niat dalam hati. Boleh. Puasa pun boleh. Niat dalam hati.
Contohnya, pagi besok, semayang subuh. Tengah-tengah semayang subuh, teringat, lah hari ni hari Isnin. Nak puasa sunat Syaban ni. Kan, sekarang dah masuk Syaban, nak puasa sunat Isnin, nak puasa sunat Syaban lagi. Bulan Syaban digalakkan banyak puasa. Puasa sunat kan boleh niat lepas subuh. Jadi kita tak sempat-sempat dah nak tunggu lepas habis semayang. Dalam semayang tu niat. Boleh? Saja aku puasa hari ini sunat Isnin kerana Allah Ta'ala. Boleh. Niat dalam hati je. Jangan keluar di mulut. Kalau keluar di mulut, batal lah. Kerana bercakap. Okey? Itu cara dia. Yang ketiga, mualat. Iaitu berturut-turut. Mualat ni makna berturut-turut. Antara sembahyang yang pertama dengan sembahyang yang kedua. Jangan ada diselangi masa yang panjang. Jangan diselangi masa panjang. Habis je sembahyang kedua, bangun. Habis sembahyang pertama, bangun, sembahyang yang kedua. Kalau selang sikit tak apa. Contohnya, habis sembahyang pertama, bangun qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu tak ada masalah. Sekejap je. Ataupun kita tayamum. Habis sembahyang pertama, nak sembahyang kedua kan kena tayamum yang lain. Kerana satu tayamum, satu sembahyang je. Kita pun tayamum sekejap. Sapu muka, sapu tangan. Kemudian kita pun qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Kerana sekejap je. Dia tak bolehnya selang lama. Jangan selang lama. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun wirid dulu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ini ada berlaku tuan-tuan semua. Berlaku. Berlaku depan mata saya sendirilah. Dia wirid pula. Saya pun nak cakap macam mana tu imam. Kan orang ramai. Kita ramai-ramai jalan ni. Kan cakap kan malu dia pula. Oh susah berlaku tuan-tuan semua. Jadi subhanallah, subhanallah tak boleh. Bila dia wirid dan jarak antara sembahyang pertama dengan sembahyang kedua, celuh kata orang Kedah. Celuh. Celuh apa celuh? Boleh masuk. Celuh. Betul. Celuh. Makhraj tak betul tu. Orang Kelantan kata celuh. Celuh lebih kurang. Boleh masuk kat celah tu 2 rakaat sembahyang. 2 rakaat sembahyang boleh masuk. Batal lah jamak tadi. Sembahyang kedua, kena buat dalam waktu dia. Jadi kalau nak sembahyang sunat rawatib macam mana? Kalau nak sembahyang sunat rawatib, buat macam ni. Kalau jenis rajin lah. Tapi jarang lah saya jumpa yang musafir ni sembahyang sunat rawatib. Biasanya sembahyang 2 habis. Cabut lah. Tapi kalau nak buat rawatib juga, antara zuhur dengan asar, buat dulu 2 rakaat qabliyah zuhur. Lepas tu sembahyang fardu zuhur, sembahyang fardu asar. Habis selesai 2 tu, baru sembahyang ba'diyah zuhur dan qabliyah asar. Lepas pada sembahyang asar, sembahyang ba'diyah zuhur dan qabliyah asar. Situ orang tu tanya tu pasal apa qabliyah asar, sembahyang lepas asar. Tak ada masalah. Sekarang pun macam kita tak musafir pun boleh nak sembahyang qabliyah asar lepas asar. Misal kata kita mari ke masjid, orang dah sembahyang asar dah. Kita pun sembahyang asar. Habis sembahyang asar, kita pergi penjuru, kita pun sembahyang Allahu Akbar qabliyah asar. Kita tak sempat sembahyang tadi. Bukan lepas asar tak boleh sembahyang ke? Tak. Yang tak boleh sembahyang tu sembahyang yang jenis tak ada waktu. Ni sembahyang ada waktu, sembahyang sunat ada waktu. Rawatib ni kan ada waktu. Waktu dia sebelum dari kalau sembahyang qabliyah daripada masuk waktu sembahyang tu sampai habis waktu sembahyang. Jadi waktu untuk qabliyah asar ni daripada masuk waktu asar sampai habis asar, sampai masuk maghrib. Jadi dalam tempoh tu boleh sembahyang. Sama ada sebelum asar atau lepas asar, tak ada masalah. Sebab itu tuan-tuan semua kena jelas masalah tu. Jadi sama juga dengan sembahyang qabliyah subuh. Kita mari lewat, orang dah sembahyang subuh. Habis tu kita nak sembahyang qabliyah subuh, tak ada masalah. Tidak haram, tidak ada apa sebab masih dalam waktu.
qadha pun tidak, kerana dalam waktu dia lagi. Sebab waktu dia tamat dengan habis subuh. Cuma seeloknya lah, seeloknya balik buat rumah lah. Sebab takut mendatangkan fitnah. Orang akan cakap lah. Dah orang kata, loh, ngaji tiap-tiap malam kuliah. Jahil, kata dia. Lepas subuh pun semayang. Aduh, kata dia. Dia geleng kepala. Dia jahil, dia tak perasan. Kan? Dia mengata kat kita lah, jadi fitnah. Jadi fitnah. Orang pun ambil gambar, viral dalam Facebook. Sekarang ni kan orang suka viral-viral ni. Tengok ni, Pak Haji ni semayang lepas subuh. Okay. Jadi naya tuan-tuan semua. Elok balik buat kat rumah. Tapi kalau nak buat pun di sini pun tak ada masalah. Kita dah belajar, tak ada masalah. Yang tak boleh buat yang lepas subuh itu, lepas asar tu, semayang hajat. Jenis semayang yang tak ada waktu. Semayang istikharah. Dia tak ada waktu khusus. Semayang tasbih. Itu tak boleh lah. Itu insya-Allah. Isyak masuk ni kan? Azan dulu kot. Ada Tok Bilal dah. Jadi kata dia, sikit saya nak habis syarat yang ketiga ni. Jangan ada diselangi masa yang panjang. Tetapi jikalau sedikit masa, tidaklah mengapa. Seperti kerana mengambil air sembahyang, bang, sekalipun tidak dituntut, dan iqamah. Bang ni, dia azan ni tak sunat. Dia sunat sembahyang pertama je. Sembahyang kedua tak sunat dah azan. Azan pertama, sembahyang azan, kemudian sembahyang zuhur, kemudian untuk sembahyang asar tu tak sunat dah azan. Hanya qomat saja. Tapi kalau dia kata dia nak bang juga, bang bahasa dia, nak azan juga untuk sembahyang asar tu, jadi dia tidak memutuskan mualat, boleh, tetapi tidak disunatkan. Maka jika diselangi oleh masa yang panjang, sekira-kira sempat 2 rakaat, mana celah itu jaraknya, kalau orang semayang 2 rakaat, boleh masuk di situ. Berapa minit? Kadar orang semayang 2 rakaat, paling ringan, mungkin lebih kurang 2 minit. Ataupun 2 minit lebih. Jadi jaraknya dalam tempoh itu, apa jadi? Kata dia, tidaklah diluluskan lagi jamak itu. Tak boleh buat jamak. Jamak takdim itu tak boleh dah. Malahan, kenalah dikerjakan pada waktunya. Semayang kedua tu asar tu kena buat dalam waktu asar nanti. Sama juga dengan maghrib dengan isyak. Isyak tu kena buat dalam waktu dia. Tak boleh dah isyak tu dibuat dalam waktu maghrib. Kenapa? Kerana kita telah buang masa tu jauh mualat. Tapi untuk semayang jamak takhir tak apa, tak wajib mualat. Misalnya kita semayang zuhur dengan asar dalam waktu asar. Habis semayang zuhur, kita makan roti canai dulu, minum teh tarik dulu, baru semayang asar. Tak apa. Dia tidak syarat mualat untuk jamak takhir. Yang wajib mualat ni jamak takdim saja. Itu kena ingat. Jadi ada beza dengan jamak takhir dan jamak takdim. Baik. Dan syarat yang terakhir sekali untuk jamak takdim ni, berkekalan safarnya hingga takbir sembahyang kedua. Masa diangkat takbir sembahyang yang kedua, iaitu sembahyang asar, masih dalam musafir. Lepas tu sampai kapal ke apa, tak apalah. Masa angkat takbir sembahyang kedua tu, masih dalam musafir. Jadi sebab tu dia kata, tetapi tidaklah disyaratkan sampai tamat. Tak sama macam qasar tadi. Qasar dia kena sempurna sembahyang semua tu dalam musafir. Untuk jamak takdim ni, sembahyang kedua tu, masa angkat takbir sembahyang kedua, Allahu Akbar, mesti dalam musafir. Lepas tu, lepas Allahu Akbar, kapal pun sampai, tak ada masalah, sembahyang dia boleh diteruskan. Cuma tak boleh qasar lah, kena sembahyang 4 lah. Jamak tu sah. Habis insyaAllah, kuliah akan datang kita akan sambung berkenaan dengan jamak takhir, dan insyaAllah kita akan sentuh beberapa perkara berkaitan dengan jamak takhir ni. Jamak takhir ni ada 2 isu yang penting. Isu yang pertama, boleh tak jamak di rumah? Jamak takhir itu di rumah. Kita balik ke rumah baru semayang. Zuhur dengan asar tadi tak semayang dalam perjalanan, sampai kat rumah baru kita semayang zuhur dan asar dalam waktu asar. Boleh ke tak? Itu satu isu. Isu yang kedua, kita keluar rumah
Dan ini insya-Allah dan kuliah akan datanglah kita keluar rumah dah azan. Kemudian kita sampai tengah jalan, kita semayang jamak dan qasar. Boleh atau tidak? Jadi itu antara isu yang banyak berlaku silap faham. Ramai orang kata tak boleh, tapi sebenarnya boleh. Nak detailnya insya-Allah lah pada kuliah akan datang, insya-Allah. Di jamak takhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna ma yanfa'una, rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.